segala yang ada. Alhamdulillah, syukur kepada segala yang ada. Waktu ini kita kembali bersiaran menerusi aspirasi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami menerusi perkongsian aspirasi edisi Jumaat Saidul Ayam. Dan Alhamdulillah, untuk waktu ini kita akan teruskan pertemuan pertama kita hari Jumaat hari ini menerusi aspirasi dengan Majlis Ilmu. Alhamdulillah, untuk perkongsian tarbiyah bersama dengan kita, Masya Allah, di hujung talian kita ada Ustazah Zai, Ustazah Muzayyana Abdullah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Alhamdulillah. Allah. Terima kasih banyak Ustazah hadir hari ini untuk Alhamdulillah. bersama-sama meraihkan Majlis Ilmu bersama dengan kami. Dan juga Sama-sama kasih. kita merah bersama-sama merah Ustazah. Ya, betul, Masya Allah. Kebetulan. Dan Masya Allah hari ini Ustazah seperti minggu-minggu yang lalu tak pernah gagal nak sumbangkan keindahan. Cakap tentang keindahan, hari ini Ustazah nak kongsikan tentang indahnya amanah. Ustazah, amanah tu bukan berat ke Ustazah? Tanggungjawab tu. Macam mana nak jadi indah Ustazah? Jadi itu mungkin persoalan pertama. Nak kita kongsikan definisi indahnya amanah tu macam mana? Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Yati yang Ustazah kasihi, rindui? Subhanallah kan. Kerinduan itu terserlah dengan baju dan tudung sedondon kita hari ini Yati. Masya Allah. Didoakan seluruh pendengar Radio IKIM dalam rahmat kasih sayang Allah. Kita berada pada Jumaat Sayyidul Ayyam. Allah tambah-tambahkan berkat, syaratnya kita harus mendekat sungguh-sungguh kepada Allah. Ganda-gandakan amal salihat. Jumaat ini kalau para sahabat radhiyallahu anhum dulu-dulunya Masya Allah, mereka memandang sebagai hari Jumaat ini sebagai satu pesta ibadah, hari raya mingguan. Jadi kita ni kalau Jumaat, biasa-biasa macam hari sebelumnya, kita tidaklah hebat seperti mana sahabat radhiyallahu anhum, tapi sepertinya kita tidak mengakui indahnya hari Jumaat itu. Bersama Radio IKIM kita ada slot tarbiyah, insya-Allah. Yati yang Ustazah kasihi, seluruh pendengar, pada pagi yang barakah ini, pada penghujung bulan November, hari Jumaat terakhir kan Yati, kita menghabiskanlah Yati, segan pula Yati kata dengan Ustazah Zai indahnya, sebab muslimin muslimat para pendengar yang Ustazah kasihi, Ustazah memetik daripada kitab Wasiat 4 Imam. Hari ini Ustazah suka untuk membacakan wasiat Imam Muslim yang ke-30. Wasiat Imam Muslim yang ke-30. Tajuknya Indahnya Amanah. Kita mengawali pertemuan dalam slot tarbiyah sebelum ini dengan indahnya iman, indahnya hidayah, indahnya tawakal. Hari ini indahnya amanah. Habis dah ni nak khabar dekat Yati ni, habis dah indahnya untuk bulan 11. Nanti insya-Allah bukan merajuk Yati ya. Nanti bulan 12 kita start yang lain pula insya-Allah. Subhanallah. Muslimin muslimat, bila Yati tanyakan bagaimana kita nak mendefinisikan, adalah sangat berbesar hati Ustazah nak baca kembali apa yang dinukilkan dalam wasiat Imam Muslim. Amanah merupakan salah satu sifat yang wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada sifat yang wajib ada pada para rasul adalah sifat amanah. Dia untuk menjadikan darah daging. Kita sedang bicara tentang amanah, tapi digambarkan seperti mana darah daging. Amanah bukan hanya perlu dipelajari dan diamalkan, tetapi juga mesti dirasai dan dihayati. Ustazah tak dapat bayangkanlah, tak boleh nak scan hati-hati macam mana. Tapi bila Imam Muslim menyebutkan bukan hanya perlu dipelajari dan diamalkan, tetapi juga mesti dirasai dan dihayati. Rasa macam darah naik ke kepala Yati. Kerana apa? Kita tanya pada diri kita sendiri, Masya Allah, kita sudahkah benar-benar menjaga amanah, yang mana amanah bermakna menepati janji.
betul-betul kita telah menepati janji. Janji kita ni jangan terlupa, yang pertama sekali kita telah berjanji bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika berada di alam roh lagi. Itulah dia ketika berada dalam rahim ibu kita, Masya Allah. Kita mengakui tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tapi bila kita dah lahir dengan tangisan atas muka bumi Allah, kita seolah-olahnya telah melihat keindahan-keindahan di dunia, kita terlupa janji kita dahulu, bahawa kita berjanji untuk mengabdikan diri kepada Allah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Ditafsirkan juga sebagai amanah ini adalah setia dalam istiqamah. Maknanya apa yang kita lakukan, Yati, janji kita dengan Allah, senang ke susah ke tetap Allah. Senang ke susah ke tetap nak ikut Rasulullah. Senang ke susah ke kita ini tetap hamba Allah. Jangan pernah menuhankan diri. Telah banyak contoh-contoh seperti mana Fir'aun diceritakan senang, rumahnya istana di atas muka bumi Allah, tetapi siapa pun duduk di dalamnya tidak beroleh ketenangan. Dan amanah juga ini terkait rapat dengan jujur, Yati. Sebab itulah Nabi SAW digelar Al-Amin pada zamannya. Kerana apa? Kerana seorang lelaki yang sangat dipercayai. Adanya Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, apa berlaku akhirnya kepada bumi Mekah, kepada Madinah sebagai daulah Islamiah, itulah menjadi sebuah negara yang tenteram, aman, terselamat dan harmonis. Masya Allah, Yati, seronok bila kita sebut ni, rasa nak senyum sampai telinga. Kita nak negara kita, hatta kita nak sekecil-kecil organisasi, maknanya kalau kita sebut daripada keluarga kita sendiri, kalau diberi pilihan nak berantakan ke nak tenteram, orang yang waras akal semua nak duduk dalam keadaan tenteram, aman, selamat, harmonis. Minta Allah anugerahkan baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Negara kita ini insya-Allah, amin ya rabbal alamin, diaminkan pada Jumaat barakah ini. Allah ampunkan semua kita, lalu kita hidup penuh dengan kasih sayang. Semua sebenarnya manusia telah diberikan amanah. Jangan para pendengar hari ini, amanah ni cerita pasal pemimpin lah, amanah ni cerita pasal ketua kampung lah, pasal bos-bos dekat pejabat lah. Tidak sama sekali. Semua kita, kan, dari amanah terhadap diri kita, rumah tangga, pengurusan negara yang sebesar-besarnya, semua ini, Yati, Ustazah berikan dalam muqaddimah ini. Allah cerita dalam Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, gunung, ganang, semua makhluk-makhluk Allah yang hebat, yang besar. Maka semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikul amanah itu oleh manusia. Jadi kalau kita sebut, kitalah yang diberi akal oleh Allah. Kitalah yang akan mencorakkan hati kita ini, mengarahkan seluruh anggota jasad ke mana. Semoga pada pertemuan Jumaat Barakah ini, walau masanya tak panjang mana, kita dapat merasai, menghayati amanah itu di dalam diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. InsyaAllah Allah. Dan itu baru awalan. Dah bergetar-getar dah hati, kan. Maknanya amanah itu dia tak letak pada seseorang, tapi letak pada semua orang amanah tersebut. Dan Masya Allah, cumanya itulah Ustazah bila cakap sebut tentang amanah, kita nak merasa indahnya bagaimana. Dan nak tahu juga bila kata dengan wasiat empat apa tadi Ustazah? Wasiat 4 imam. Wasiat 4 imam ini Ustazah, mungkin Ustazah boleh berikanlah bagaimana sebenarnya bila kita kata tentang amanah ini, bagaimana kita nak aplikasikannya seperti mana yang Allah mahu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tapi jawapan tu lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan pada kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. السحر بيدي الحالة للصفاء وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء كمن سكيم بحازة واقتناع
شفاء وكم به تصان من عبد بالمصطفى كمن سكيم بحازل وقتنا على شفاء وكم به تصان من عبد بالمصطفى وقت السحر بيدي الحالة للصفاء وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri kamin sakimin bihazal waqtina ala shifa وكم به تصان من عبد بالمصطفى Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran menerusi slot tarbiyah bersama dengan Ustazah Muzayana Abdullah. Ustazah Zai hari ini bercerita tentang indahnya amanah. Masya Allah, bersama dengan untuk perkongsian daripada wasiat 4 imam tadi Ustazah kongsikan kita, dan Allah Maha Pemurah, Allah kurniakan kita amanah. Tapi bagaimana kita nak merealisasikan amanah itu seperti mana yang Allah inginkan kita Ustazah untuk lakukan? Silakan Ustazah. InsyaAllah, terima kasih Yati. Subhanallah kan, kita nak merealisasikan amanah, kita dah berkenalan dengan sifat amanah itu sendiri. Masya Allah, kita bila sudah kenal, insya-Allah akan lahirlah cinta. Kan tak kenal maka tak cinta Yati. Jadi bila kita sudah bercinta, mata hati kita ni tak nampak yang buruk dah. Kita hanya nampak yang baik-baik, insya-Allah. Jadi hari ini kita nak aplikasikan pula. Dalam kitab menceritakan Yati, bagaimana orang yang mengaplikasikan amanah ke dalam hidupnya, dia mempunyai satu ciri ataupun tindakan. Yang pertama sekali, menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Allah, masa ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kepada kita nak test kita ni. Bagaimana dalam kita beramanah dengan 24 jam masa, setiap kita serupa. Kita jangan pernah kata, Yati senanglah jadi DJ, kerja berapa jam saja. Senang orang cakap Yati. Saja dia kata dia tak tahu macam mana letihnya Yati buat kerja ni. Guru-guru ni senanglah dah cuti sekolah ni. Duduk saja dekat rumah. Mereka tak tahu yang sedang berusaha sungguh-sungguh nak memberi kejayaan kepada anak-anak yang SPM pada tahun ini. Mereka nak makan pun tak lalu dah Yati. Allah tolong doakan Ustazah, anak-anak murid saya tahun ini pembelajaran cukup luar biasa. Tapi SPM nak kena tempuh juga, insya-Allah. Jadi kita nak sebutkan Yati, masa 24 jam, siapa pun kita, bagaimana kita menggunakan dengan sebaiknya. Justru jujurlah,
dalam kita menggunakan masa ini. Pertama, bagaimana kita meletakkan hubungan kita dengan Allah sebagai nombor satu. Hubungan dengan manusia tidak kita tinggalkan. Jangan kita kata, tak nak dah pergi bekerja, tak naklah kita menguruskan pejabat dan sebagainya. Kerana apa? 24 jam ini hanya kita gunakan untuk Allah semata. Tak boleh juga. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat yang waktu malam hanya beribadah tanpa tidur. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan malam untuk tidur, untuk berehat, tapi gunakanlah sedikit untuk berqiyamul lail, menyiapkan diri kita untuk menyembah Allah dengan yang sesungguhnya. Kemudian Yati, untuk kita aplikasikan, kita cek juga diri kita. Ustazah suka bila bercakap, sebabnya kita dalam slot tarbiyah ni Yati sebenarnya sedang mentarbiah hati kita sendiri. Kita sedang cek hati kita, kita sedang lihat sampai ke dasarnya. Hanya kita yang tahu untuk kita persembahkan kepada Allah. Yang kedua, membelanjakan harta awam mengikut peraturan yang ditentukan dan jauh sekali daripada melakukan rasuah dan pembaziran. Pertamanya tadi masa. Orang yang memanfaatkan masa sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beramal soleh, sebagai orang yang mengajak kepada perkara baik, penuh kesabaran. Dalam suratul Asr, Allah jamin mereka bukan lagi orang-orang yang rugi. Itu pertama tadi bab masa. Yang kedua, bagaimana dalam amanah ini Yati, kita melihat, minta maaf Ustazah sebut mutaakhir ini, di dada-dada akhbar, kita tengok dekat handphone kita, orang yang diberi amanah sendiri terlibat dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Mengutamakan kemewahan. Dia berada di meja paling hadapan sepatutnya untuk menjaga amanah supaya tidak ada dikhianati. Tapi orang yang diberi amanah ini, kerana apa? Kita melihat dengan cara hidupnya telah menjadikan dunia ini sebagai syurga. Sedangkan bagi orang beriman itu, dunia ini ibarat penjara. Ya, kita akui banyak sangat benda yang nafsu kita nak tapi kita tak boleh buat sebab kita mengutamakan apa yang Allah mahu. Tapi bila amanah sudah tidak ada dalam genggaman, kita tidak rasai, tidak hayati, dia menjadikan dunia ini seperti syurga. Semua boleh, biarlah ambil hak orang pun, biarlah rasuah pun, biarlah gunakan tanpa amanah. Jadi kita nak sebutkan Yati siapa kita sebenarnya. Okay? Maka bila kita melihat orang-orang yang macam ni, jangan fitnah, caci, maki terlebih dahulu. Mari kita hisab diri kita. Pernah tak kita seorang yang khianat dengan amanah kita? Mungkin kita bukan orang yang dipamerkan di dada-dada akhbar itu. Tetapi dalam keluarga kita, sebagai ayah kepada anak-anak, sebagai suami kepada isteri, isteri dengan suami, sebagai pekerja kepada majikan, Masya Allah. Yang ketiga Yati, kita cek, menyiapkan kerja mengikut tempoh yang ditetapkan. Ramai work from home. Kan? Ustazah sebenarnya bekerja dari rumah ni saya makin stres. Ramai ya anak-anak murid ustazah yang ustazah mengajar tiap Jumaat di pejabat-pejabat. Makin stres mereka kata. Kenapa kita tengah meeting dengan bos, anak duduk keliling, mana yang tarik kain, baju lapar, mama lapar. Silakan berbuat. Tak ada salah. Tapi ingat muslimin muslimat, para pendengar Radio IKIM yang ustazah kasihi, kita di rumah, kita di pejabat, hatta kita duduk dalam laci yang kita sedang letak laptop atas meja kita tu, Allah perhatikan kita. Masih tak kita menjaga amanah? Perhatikan Yati, Nabi SAW menyebutkan tidak sempurna iman bagi orang yang tidak beramanah. Dan tidak diterima sembahyang orang yang tidak bersuci dan tidak sempurna agama. Orang yang tidak diterima sembahyangnya. Nabi sebut yang pertama tadi, tidak sempurna iman bagi orang yang tidak beramanah. Kita hari itu cerita tentang indahnya iman. Rupanya nak mengindahkan iman, di dalamnya ada amanah ataupun tidak kita. Ada lagi disebutkan oleh Nabi SAW. Tidak sempurna iman bagi orang yang tidak beramanah dan tidak sempurna agama bagi orang yang tidak menepati janji. Kita cek, bila kita sebut satu persatu, ustazah meremang bulu roma ni sebab ada tak kita biasa tak menepati janji? Ada tak kita biasa dalam keadaan tidak menjaga amanah? Dan Nabi SAW menyebut lagi, tiada iman pada orang yang tidak beramanah. Sama Yati, tapi dalam 3 versi hadis yang berbeza. Dalam pandemik COVID-19, ustazah nak kaitkan satu hadis Nabi SAW Yati, itulah yang berbunyi, Masya Allah, amanah membawa rezeki dan khianat membawa kefakiran. Nabi SAW bagi tahu riwayat Ad-Dailami.
Masya Allah. Amanah membawa rezeki, khianat membawa kefakiran. Sekarang bagi ustazah kita dapat jawapan. Masya Allah, kita bekerja dari rumah. Bos tak nampak kita. Contoh, dalam 8 jam, 9 jam. Kita buat kerja-kerja online. Kita meniaga secara online. Macam-macam lah Yati. Menjanjikan, tunjuk dalam iklan barang yang cantik, indah, saiznya begitu besar. Bila sampai kat rumah kita, kita siap panggil anak lagi. Jom tolong mama angkat barang lah. Rupanya satu besar tapak tangan je Yati. Kita tidak beramanah dalam kita menjanjikan sesuatu yang indah. Kemudian banyak masuk tempahan ni. Lepas tu bertanya, kenapa ya ustazah lepas satu-satu? Banyak ni orang order kat saya ni. Tapi nampak susah lah COVID-19. Virus juga yang salah. Rupanya jawapan kepada hadis ini sebenarnya ustazah baca tadi. Allahu Rabb. Amanah membawa rezeki, bila kita khianat, kata Nabi, membawa fakir. Jadi kita hari ini, Masya Allah, siapa yang zalim pada kita? Bukan Allah, bukan Rasulullah. Rasulullah datang pelengkap sebagai qudwah hasanah. Patutlah Nabi, Masya Allah, kalau Nabi mahu, Nabi boleh menjadi orang yang paling kaya di Madinah. Tapi Nabi tidak memilih hidup demikian. Masya Allah, semoga hadis ini memberi satu kesedaran besar kepada kita. Siapapun kita, dalam senang atau susah, kekallah amanah. Insya Allah rezeki tidak akan pernah putus. Yang fakir itu bukan ditakdirkan oleh Allah demikian, kecuali ia bermula dengan diri kita sendiri yang tidak amanah. Itu ciri yang kita nak sebutkan Yati. Kemudian, boleh sambung lagi Yati? Ada bentuk amanah. Nampak Yati terangguk-angguk dah tu. Ada bentuk-bentuk amanah yang kita nak apply dalam kehidupan kita. Pertama, amanah terhadap Allah dan Rasul. Ni of course lah bagi ustazah nombor satu yang paling kita nak tanya diri kita ni. Sebab kita tidak bertemu. Kita yakin Allah itu wujud. Kita tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah walaupun kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah. Tapi bila menyebutkan tentang amanah terhadap Allah dan Rasul, inilah bentuk amanah yang akan ditanyakan kita sebagai hamba ataupun khalifah Allah di atas muka bumi ini. Ia menjadikan satu amanah yang paling utama, yakni hablum minallah. Hubungan Allah dengan hubungan manusia dengan Allah itu sendiri. Jadi Yati yang ini kita tak boleh tanya suami kita, abang rasa Aidah okey ke tidak? Kita ustazah WhatsApp Yati. Yati rasa ustazah okey. Yati mesti jawab okey ustazah, tudung nampak labuh hari ni. Kan? Tapi jangan pernah membohongi diri sendiri. Bagaimana kita yang Allah perintahkan 5 waktu itu fardu. Tadi ataupun selepas ini kita akan berdoa. Doha kita itu untuk merebut rezeki ataupun doha kita itu untuk merebut redha si pemberi rezeki. Kita amanah ataupun tidak? Yati, bila kita menceritakan hubungan kita dengan Allah ini, seharusnya semakin kita menuju kehidupan kepada dekat dengan kematian, semakin kita beramanah dengan Allah. Bukan semakin kita tua, semakin tidak amanah. Kerana apa? Kita akan melihat, ya Rab, kenapa begini hasil kita mendidik anak-anak kita? Kenapa begini hasil kepada pekerjaan kita? Kenapa begini? Nanti kita akan datang satu istighfar yang panjang. Ini kerana kita tidak beramanah dengan kerja kita sendiri. Perhatikan manusia-manusia yang dekat dengan kita Yati. Sebab itu ditunjukkan amanah terhadap diri sendiri. Ini yang kedua. Di peringkat unit yang sangat kecil, manusia memegang amanah pada dirinya sendiri. Bagaimana amanah kita gunakan mata yang Allah bagi. Allahu Akbar, apa yang kita pandang. Telinga, apa yang kita dengar. Lisan kita hari-hari yang kita buka mata pagi tadi, sebenarnya lisan ni dah berperang dah dengan kita. Hei, jangan gunakan Kita betul seketika, kita sambung lagi selepas ini untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Iman adalah merupakan salah satu rukun agama. Iman yang benar akan mensahihkan ibadah kita. Dengan iman yang teguh, kita tidak akan rasa susah ketika menghadapi dugaan. Bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti menerusi rancangan Imanuna setiap Khamis jam 5 petang hanya di Radio IKIM. Hai, senangnya dalam hati
Kalaulah Aiman gembira sangat nampak. apa tidaknya, aku dah jumpa dah madu yang aku cari-cari selama ni. Madu apa tu, Man? Kau biar betul. Madu lebah lah, Man. Madu tualang 100% asli. Rasanya sangat sedap. Telah diuji keasliannya di 3 buah makmal yang diiktiraf. Wow, kalau madu ni confirm selamat. Mbak Maris betul. Hubungi 010-504-6880 atau layari madukuattoyou.com. Ingat madu, semestinya madu kuat. QUAD. Apa itu daging kultur? Buku baru terbitan IKIM bertajuk Daging Kultur, Konsep Sejarah dan Hukum Islam telah menghuraikan tentang teknologi terkini dalam industri pemakanan iaitu penghasilan daging yang bukan dengan cara penternakan haiwan tetapi dalam penghasilan dalam makmal. Buku ini amat sesuai untuk segenap lapisan masyarakat yang berminat dengan teknologi dalam industri pemakanan, tidak kira dari pelajar sekolah dan mahasiswa universiti hingga penggiat industri pemakanan sendiri yang sudah terlibat secara langsung dalam industri ini. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Adakah anda sedang mencari institusi yang melahirkan graduan pakar dalam bidang digital teknologi? Jawapannya ada di Unimai. Unimai membina warga digital yang berpotensi tinggi dalam revolusi industri 4.0 melalui program akademik yang menyeluruh dan tertumpu kepada teknologi digital seperti IoT, AI dan Big Data, keselamatan cyber, pengkomputeran awan, pengkodan serta pengkomputeran perniagaan. Unimai kini menawarkan promosi istimewa iaitu pengecualian yuran pendaftaran bagi sesi kemasukan November dan Disember 2020. Untuk maklumat lanjut, lawati laman web www.unimai.edu.my atau hubungi 1300 88 5008. Masa depan bermula di Unimai. Bang, lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564 tertakluk kepada terma dan syarat. Sah? Apa sah? Nuraisah lah. Kenapa? Nuraisah produk makeup mesra wudu. Nuraisah yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisah ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisah lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisah nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisah? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina berniaga. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Okey, Ti. Ustazah pakai handphone ni. Wi-Fi tak elok tadi. Dengar ke? Ustazah. Ya. Yati dengar tak? Okay. Assalamualaikum, Yati. Tes. Lagi mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kuching 93.7 FM. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masya Allah, Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran. Kita cuba dapatkan kembali Ustazah Muzayana di talian kita untuk perkongsian kita hari ini menerusi slot tarbiyah. Masya Allah, Alhamdulillah dapat balik Ustazah. Masya Allah Ustazah. Alhamdulillah, tadi kita terputus talian Ustazah. Mungkin kita boleh sambung lagi perkongsian Ustazah tadi sebentar tadi. Silakan Ustazah. Baik. Masya Allah. Baik Yati, minta maaf sangat-sangat. Ustazah pun tak pasti masalahnya apa tadi. Okey, tak apa. Okay. Allah izinkan kita start semula tentang bagaimana kita melihat bentuk-bentuk yang Allah Subhanahu Wa Taala minta agar kita letakkan amanah dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali itulah dia terhadap Allah dan Rasul, kita bahas dah tadi. Sekarang terhadap diri sendiri, bagaimana Ustazah menyebutkan itulah kita menggunakan amanah-amanah Allah pada seluruh anggota jasad kita, mata, telinga, lidah kita, perut kita masuk makanan yang bagaimana, kaki kita, tangan kita mengambil yang hak ataupun tidak. Ini nombor satu yang kalau kita tak boleh uruskan, kita telah gagal dalam amanah tersebut.
bentuk amanah yang terakhir Yati terhadap masyarakat. Ustazah bila menyebutkan tentang masyarakat ini, Ustazah perlukan Yati. Kalau tidak nanti kita tak boleh dengar radio. Kan Yati perlukan Ustazah, Masya Allah, semua kita perlukan jiran-jiran kita. Tak ada orang yang boleh kata hidup sendiri-sendiri lagi nikmat. Sehari dua bolehlah, tapi untuk selama kehidupan ini kita takkan mungkin mampu. Teringat Tuan Guru almarhum Ni Aziz menyebutkan dalam satu tulisannya yang Ustazah seronok baca Yati, dia kata hidup ini adalah tumpang menumpang. Jadi bila Ustazah baca wasiat Imam Muslim ini, teringat Masya Allah insan mulia tersebut moga syurga tempatnya. Beliau menyebutkan hidup ini tumpang menumpang. Siapa kita untuk rasa hidup hebat seorang-seorang? Orang yang kaya dan orang miskin saling memerlukan. Kalau tidak Allah tak kenalkan konsep zakat. Penjual dan pembeli, kalau semua menjual, siapa nak jadi pembeli? Pengikut dan pemimpin, pegawai dan kaki tangannya, bukankah semua ini saling mempunyai fungsi? Jangan pernah merasa dirinya hebat seorang-seorang. Jangan pernah merasa dirinya dengan wang segalanya mampu dilakukan. Ternyata bila kita sakit, kita cari doktor juga. Ternyata bila kita sakit, kita perlukan bantuan jururawat juga. Dan begitu juga Ustazah nak bantu beri faham dalam masyarakat bahawa dalam hidup ini nak menjadi hafizah, ustazah itu juga adalah fardu kifayah. Maksud bukan satu kewajipan yang kalau tak jadi ustaz masuk neraka. Na'udzubillah. Kadang-kadang ibu-ibu macam ni Yati, dia stres hidup. Kenapa stres? Sebab anak saya tak nak sambung bidang pendidikan Islam Ustazah. Dia nak jadi lawyer pula. Kita ni amanahnya adalah menjadi hamba yang beriman, bertakwa kepada Allah walau siapa pun. Jadi amanah inilah yang kita nak pegang kerana hidup ini dalam masyarakat adalah saling memerlukan. Bila kita faham konsep ini Yati, akan lahirlah Masya Allah insan-insan berperibadi unggul yang terpuji. Seperti mana Khalifah Umar Abdul Aziz. Ustazah seronok Yati bila membacakan Masya Allah baginda ini memadamkan lampu kepunyaan kerajaan yang digunakan untuk kerja rasminya apabila puteranya masuk. Ini work from home lah contoh Yati kan. Puteranya masuk untuk berbincang tentang urusan keluarga. Apabila putera bertanya kenapa baginda melakukan demikian? Ayah, tadi ayah guna lampu tu. Kenapa sekarang guna lampu ni pula? Lampu yang sedang ayahanda gunakan untuk bekerja sebentar tadi adalah kepunyaan kerajaan. Minyak yang digunakan itu dibeli dengan wang kerajaan. Sedangkan perkara yang hendak kita bincangkan ini adalah urusan keluarga. Sekarang, lampu yang baru kita nyalakan ini adalah kepunyaan keluarga kita. Minyaknya pun kita beli dengan wang kita sendiri. Allah Yati, sentap dan terasa. Kita bawa balik kertas, pen, segala daripada pejabat. Alah, bos bukan tahu pun. Untuk anak-anak kita conteng buat formula matematik. Anak kita pun dinobatkan sebagai pelajar anugerah cemerlang matematik yang paling unggul pada tahun itu. Rupa-rupanya Masya Allah semua peralatan itu guna bawa balik daripada pejabat. Kita seronok sangat tidak beramanah dengan perkara-perkara tersebut. Jadi bila Ustazah baca tadi Yati, Masya Allah, lahir manusia seperti Khalifah Umar Abdul Aziz kerana memegang amanah dan merasai menghayati indahnya amanah ini. Terakhir dalam sesi ini Yati, Ustazah menyebutkan seorang gadis yang mematuhi suruhan ibunya agar mencampurkan susu yang akan dijualnya dengan air. Mak dia suruh ni, campurlah susu dengan air tu, bukan ada orang tahu pun. Kata anak kecil ini, Khalifah Umar bin Khattab melarang melakukan perbuatan demikian ibu. Apabila ibunya berkata ramai orang telah melanggar larangan itu dan Khalifah Umar dan pembantunya tidak mengetahui akan perbuatan kita. Lalu apa kata si anak? Ini ramai ustaz-ustaz kita dah cerita, tapi setiap kali cerita kita tak kata orang lain, kita yang sentap Yati, Masya Allah. Apa dia kata? Jika Umar tidak mengetahui, tetapi Tuhan kepada Umar pasti tahu. Demi Allah, saya bukanlah orang yang tergolong mentaatinya di hadapan ramai, tetapi menderhakainya di waktu sunyi. Allahu Rabbi. Orang yang amanah ini saat di khalayak atau saat bersendirian, dia tetap merasa bertuhan.
dipandang oleh Allah yang maha melihat, yang tak pernah tidur. Sedangkan kita ini yang tidur pun dijaga oleh tentera-tentera Allah, itulah para malaikat. Lalu nak jadi manusia yang tidak beramanah bagaimana? Umar khalifah pun tidur, tak larat nak cek setiap rumah satu beramanah ataupun tidak. Tetapi Tuhan kepada Umar, Tuhan kepada kita, Tuhan kepada lembu yang mempunyai susu, unta yang mempunyai susu, pun Tuhannya adalah Allah. Kita nak lari kat mana lagi, Yati? Inilah yang disebutkan indahnya hidayah. Sebelum kita tutup nanti, Yati, dengan Masya Allah, lagilah kita terasa sangat-sangat daripada kitab ini. Itulah dia, amanah dirasai dan dihayati. Okay, Yati. Itu yang paling penting tu. Paling penting bila kita tahu semua-semua ni macam mana kita nak menghayati, menghidupkan amanah tu dalam diri kita. Jadi saya rasa kita terus sambunglah Ustazah. Sayang kalau tak masih. Baik, kita dah terputus kejap tadi. Jadi Ustazah gunakan masa ini, Masya Allah, minta maaf kepada seluruh pendengar Radio IKIM. Ustazah ingin membincangkan lagi tambahannya daripada tajuk indahnya amanah ini. Bagaimana nak dapat rasa? Sebab tu dalam kuliah-kuliah Ustazah, dalam kita just stay at home ni lah, kalau Ustazah Yati sudah minyak kereta rasanya dekat sebulan dah tak isi, Yati. Masya Allah. Sebab kita tak ke masjid surau kan, kita hanya berkuliah online. Tapi Ustazah selalu mengajak para jemaah yang mendengar kuliah-kuliah online, sebelum menutup Ustazah sebut minta maaf kalau ada yang terasa. Tetapi sebenarnya rasa ini kita takkan dapat ada orang dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak singgah pun di RNR yang bernama hati. Jadi dia tak rasa pun. Sebab bila kita rasa ni sebenarnya syukur aku terasa. Kerana rasa inilah hidayah. Saya selalu sebut demikian. Maksudnya, Yati, dalam kita berbicara tentang amanah, amanah ni sebenarnya merupakan sifat mahmudah. Ibu kepadanya adalah iman dan nafsu. Jadi tapaknya itu adalah hati. Tu kita bila baca, Masya Allah, hati yang mana? Sudah pasti kita ingin memiliki hati yang suci, yakni yang beriman tinggi. Nafsu bukan untuk dihapus, tetapi untuk diurus. Kita urus nafsu kita supaya menjadi nafsu yang sukakan kepada kebaikan, sehingga menjadi tahap nafsul mutmainnah. Kemudian boleh membentuk akhlak yang mulia. Serta amanah ini sangat kukuh dalam diri. Semua ni, Yati, nak dapat, ulama-ulama tasawuf kita bahas dah dengan 3 peringkat usaha. Pertamanya takhalli. Apa takhalli ni? Kita mengosongkan hati kita daripada mazmumah. Kan kita dah tahu sifat mahmudah yang dipuji Allah, sifat mazmumah yang dikeji Allah. So prosesnya untuk mendapat indahnya amanah, merasakan, menghayati takhalli, mengosongkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Minta bantuan Allah, bantu aku ya Allah untuk membuang sifat-sifat mazmumah. Kita ada akal, kita tahu benda yang bersarang di hati ni benda baik ke tak baik. Kok dengki kat orang ni baik ke tak baik? Kita tak beramanah, tak jujur ni, tak istiqamah, tak setia ni, baik ke tak baik? Kita tahu, Yati. Tapi kenapa susahnya nak berperang, nak membunuh rasa-rasa yang begitu? Masya Allah. Kemudian naik kepada peringkat tahalli. Memasukkan mahmudah, sifat-sifat mahmudah ke dalam hati yang telah kosong dari mazmumah. Kita ibaratkan ada satu baldi yang penuh dengan air hitam, macam mana nak buang tanpa kita membuang baldi tersebut? Buang je lah baldi tersebut, Ustazah, beli je lah baldi yang baru. Kita macam mana rosak hati, jumpa doktor, doktor kata okey, boleh pindahkan hati ibu ayah yang sesuai, sebahagiannya masuk dalam hati kita. Kita pun kata kalau macam tu baik, beli hati ulama, letak dekat dalam hati kita. Tak jadi, tak boleh main copy paste transfer macam tu saja. Maksudnya kita nak masukkan air putih ke dalam baldi itu dengan hanya isikan air paip banyak-banyak. Isikan air paip banyak-banyak tanpa membuang hati. Akhirnya dalam mungkin 10 minit, 15 minit kita nampak air yang hitam tadi penuh dalam baldi telah keluar tanpa kita membocorkan, memecahkan, menukarkan akal baldi itu. Inilah hati kita yang dulu. Biar kita kata dulu saya orang berdosa banyak, Ustazah, hati itulah yang kita nak gunakan kembali kepada Allah. Syaratnya kita mengusahakannya. Buang yang mazmumah, gantikan, isikan dengan yang mahmudah. Kemudian naik lagi satu, Yati, tajalli, merasa nikmat akan mahmudah itu. So bila kita faham, amanah ni tak boleh macam ni, tak boleh macam ni.
Aku yang pegang jawatan ni, aku kena jaga sungguh-sungguh amanah ni. So bagaimana kita nak rasa bahawa amanah ini akan menjadikan asbab sama ada kita nanti dapat kunci syurga ataupun na'udzubillah diheret ke dalam neraka. Justru Yati, peringkat takhalli dan tahalli boleh dilaksanakan melalui ambil pemakanan yang betul-betul halal dan tayyibah di sisi Allah. Kita walaupun susah, Perdana Menteri kita sebutkan, pastikan ada makanan di atas meja. So maksudnya yang di atas meja yang kita nak suap dulu lauk 5-6 jenis. Tapi dalam keadaan kita susah ni, ajarkan keluarga kita syukur walaupun dengan 1-2 jenis lauk. Asalkan kita makan, inilah rezeki yang ayah syarikat pun kena tutup, ibu kena buang kerja, kita makan seadanya, tetap 3 kali sehari juga. Tapi halal, masuk jadi darah daging kita. Baca Al-Quran hari-hari. Baca Al-Quran hari-hari. Dan lebih baiknya kalau kita tadabbur ayat-ayat yang memberi faham kepada kita tentang amanah. Mengingat mati dan seperti yang sekarang kita lakukan ini, mencari ilmu. Subhanallah Yati. Jadi bila kita sebut macam ni, oh ini antara proses-prosesnya untuk dapat rasa dan penghayatan akan sifat amanah tadi. Jadi Yati, kita nak sebut, mampu tak kita sudah untuk bermujahadatun nafs? Maknanya kita jihad, berperang dengan nafsu kita sendiri. Masya Allah Yati. Apa natijah kepada semua ini? Wujud nanti. Bila kita dah punya rasa itu, wujud rasa kehambaan dan rasa bertuhan di dalam diri. Merasa betapa dhaifnya diri dan betapa berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita ber-PKP, PKPP, PKPB sekarang ini, tak merasa lagi ke maha berkuasanya Allah. Kerdilnya diri kita yang sangat dhaif ini. Kewujudan Allah itu dirasai, rasa diawasi oleh Allah sentiasa, subhanallah Yati. Sebab itulah dalam Ali Imran 29. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mana tadi? Ustazah bacakan ayat dia Yati, terjemahan. Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Kita lahirkan, kita sembunyikan, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Rabb, kalau ayat-ayat seperti ini kerap kita tadabbur Yati, takabur kita yang aku yang memegang jawatan paling tinggi di sini. Kenapa semua orang tak nak dengar cakap aku? Lebur takabur itu Yati. Percayalah, sebab itulah kita disuruh untuk kita faham isi Al-Quran. Kita Yati bila memahami keadaan ini, rasa tak kita tentera Allah sentiasa ada yang bernama Raqib dan Atid daripada kita belajar fardu ain kecil-kecil dulu kan Yati. Bila dah besar, dah jumpa dalam kitab, Ustazah semakin faham Yati lah. Dulu-dulu ingatkan 2 malaikat je bekerja, Raqib dan Atid. Rupanya Masya Allah tak terhitung malaikat Allah. Sampai kepada kita menggerakkan jari ni pun rupanya ada Allah. Kita tengok bayi yang diletakkan di atas lantai, kan? Merangkak dia, tiba-tiba dia nampak lipas mati. Kenapa tak masukkan dalam mulut makan? Malaikat jagakan dia. Tak ada pun ulat gonggok masuk dalam telinga. Kalau berlaku pun sangat terpencil. Kerana setiap rongga kita, setiap ruas jari kita ni malaikat yang jaga. Nak sombong macam mana lagi kita ni? Dengan amanah yang Allah berikan. Sebab itu Yati, rasa-rasa begini ayuh kita wujudkan, semoga sempat Yati, ayuh kita wujudkan dengan pertama, malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Kita nak menjemput rasa ni, indahnya amanah. Malu kepada Allah. Jangan pernah malulah, kamu ni tak pakai tudung lagi, mak ni pengerusi muslimat dekat masjid ni, malu kepada manusia lagi. Malu kepada Allah. Maka kita akan nasihat sungguh-sungguh kerana takut kita dan keluarga kita melakukan dosa, mengekalkan sifat yang jahat, ini yang kita tak mahu. Kedua Yati, merasakan diri sentiasa lemah, lalu tidak sanggup menyombong diri dengan Allah yang Maha Kuat, yang Maha Berkuasa. Siapa kita untuk mengatakan akulah segalanya? Rasakan dhaif, lemahnya diri kita ini. Yang ketiga, rasa takut hingga terdorong untuk bersungguh-sungguh beribadah. Bersungguh-sungguh beribadah
bersungguh-sungguh meninggalkan maksiat. Bila sebut kalimah sungguh-sungguh ni, kita suka ke tak suka kita kena buat. Kan? Rasa takut ini bukan hanya takut kepada hukuman dan azab Allah yati. Allahu Akbar. Tetapi takut kehilangan rahmat, kehilangan kasih sayang Allah. Kalau Allah dah tak pandang kita dengan rahmat, kita tak boleh beli rahmat ini di mana-mana. Ya Rabb, kita buat amanah ini sekali kita beramanah, biarlah orang lain tak amanah, kita nak amanah, Allah campak rahmat. Sekali buat kebaikan, Allah campak rahmat. Jangan sampai sekerdipan mata Allah tidak memandang kita dengan rahmat. Sakit kita nanti hati. Yang keempat, sentiasa berhati-hati, sentiasa berhalus dalam setiap perbuatan, tingkah laku. Malah niat. Yati tak tahu apa niat Ustazah dalam hati sekarang ni. Dalam keadaan niat dalam hati pun sentiasa berhati-hati. Kenapa kita niat nak buat kejahatan tu? Allah tak apa kan Ustazah juga yang mengajar, selagi kita tak buat kejahatan tu Allah tak jadikan dosa. Sebab itulah di hati ni kena tukar kepada niat yang baik-baik. Baiknya Allah dengan hanya berniat baik sudah dihitung sebagai pahala. Apatah lagi kita berbuat. Baiknya Allah berniat jahat belum dihitung selagi tak buat kejahatan itu. Tapi kan dia mampu menggelapkan hati, merosakkan hati. Cepat-cepat beristighfar, tukar kepada yang baik-baik. Seterusnya, sentiasa terasa kasih sayang Allah. Ada tak orang yang kalau rasa mak saya dah tak sayang saya Ustazah sebab saya balik lambat, dia tutup pintu dengan begitu kuat. Kan? Kita terasa kalau orang tak sayang kita. Itu pun kadang-kadang zon, sangka-sangka kita saja. Tetapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pernah tak kita merasa sentiasa terasa kasih sayang Allah walau dalam kesakitan? Syukur ya Allah aku masih boleh solat di pembaringan. Engkau hantarkan anak-anak yang bergilir menjaga, siapa jaga wuduk mak waktu subuh, siapa mandikan mak nanti pukul 11 pagi untuk ready zuhur dan asarnya. Subhanallah. Kan, syukuri walau dalam kesakitan. Itu kasih sayang Allah. COVID-19 ini masih ada makanan di atas meja walaupun dah kena buang kerja, orang hantar bantuan, ada KKM yang tak jemu-jemu sebagai frontliners kita bertugas. Sebenarnya semua ini adalah hantaran kasih sayang Allah pada kita. Dalam keadaan doa tidak dimakbulkan ke kalau kita berada dalam keadaan tidak beramanah kepada Allah. Jadi Yati, untuk semua rasa ini bolak-baliknya kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak memiliki indahnya amanah yang kita rasakan ini, kita ada je peluang Yati, setan mula dah. Peluang depan mata kau ni, ambillah, rebutlah. Bila lagi? Nanti bila sudah ditangkap, digari tangan muslimin muslimat, orang semua padan mukakan, kita duduk dalam penjara dunia baru. Mungkin 10 tahun, 20 tahun kita kata Allah, jutaan kereta mewah 1 sen pun tak guna apa. Tetapi hati kita takut yang minta maaf sebut semoga kita semua dijauhkan daripada itu. Yang kita padan mukakan orang, tapi tak amanah dalam keluarga, tak amanah menjaga seluruh ni panca indera kita. Berhubung baik dengan Allah, nanti tak kena hukum kat dunia, takutlah dengan hukuman azab Allah di akhirat. InsyaAllah akan membentuk rasa indahnya amanah bila kita punya kekuatan jiwa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Minta maaf kalau lajak masa sikit ya. Masya Allah, tak ada apa-apa Ustazah. Yang penting ilmu tu kita dapat sampai ke penghujung. Masya Allah. Inilah masanya untuk kita serahkan diri kita seserah-serahnya kepada Allah SWT. Allah memang berikan amanah, usah curang dengan amanah yang Allah telah berikan kepada kita. Moga-moga dengan apa yang telah Ustazah kongsikan kepada kita hari ini, kita dah tak rasa berat lagi dengan amanah, tapi kita rasa sangat nikmat dengan amanah dan rahmat Allah Taala di sebalik amanah tersebut. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustazah untuk perkongsian pada hari ini. Selamat berhujung minggu Ustazah, sampai kita bertemu lagi lain masa minggu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.